Jadi seperti mana yang kami janjikan kepada anda semua, kita akan berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan bagaimanakah cara untuk kita meneguhkan integriti dan seperti mana yang anda saksikan sebentar tadi, pelancaran video integriti tahun 2023 dan ada pertandingan di sebaliknya. Ya, betul. Dan mereka yang berusia 18 tahun sehingga ke 35 tahun layak untuk menyertai pertandingan tersebut dan hadiah lumayan yang akan diberikan kepada pemenang. Okey, sebelum kita nak bercakap mengenai pertandingan tersebut, kita hari ini kita bersama dengan Encik Rosli Amir, iaitu Setiausaha Agong, pemerhati rasuah Malaysia, dan juga kita bersama dengan Encik Zubairi Abadi Sofyan, Ketua Seksyen Perancangan dan Strategi Corporate Institute Integriti Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia kedua-duanya. Ya, terima kasih. Bercakap tentang rasuah. Elemen rasuah sangat penting kepada pembangunan negara. Setiap tahun akan dikeluarkan indeks persepsi rasuah. Situasi di Malaysia bagaimana sekarang kalau kita boleh gambarkan tentang indeks persepsi rasuah? Cik Rosli, silakan. Kalau kita melihat kepada indeks persepsi rasuah ataupun kita panggil singkatannya CPI, Corruption Perception Index. Memanglah saban tahun kedudukan CPI Malaysia itu meningkat sedikit, turun sedikit. Dynamic fluctuation. No. Mungkin tapi kalau bertambah baik pun menaik sikit satu takuk. Tidak jauh, tidak tinggi. Jadi itu menggambarkan bahawa permasalahan rasuah di Malaysia ini ialah perubahannya walaupun pelbagai usaha telah dibuat. Kita yakin dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak ataupun agensi penguatkuasa. Tetapi masih ada lagi ruang-ruang yang perlu ditambah baik, yang perlu diperhalusi, yang perlu diperhatikan dengan lebih teliti lah. Jadi kita melihat bahawa kena ada kepelbagaian tindakan itu dan tidak hanya kepada penguatkuasaan undang-undang semata-mata, dan rasuah ini perlu dicakap dalam konteks pendidikan juga, kan? Dan kerana elemen rasuah ini dia tidak hanya berlaku kepada golongan dewasa sebenarnya. Dia boleh juga berlaku di kalangan remaja. Sebenarnya kan. Yalah, kalau elemen rasuah kita tengok kalau keadaan keseharian. Apa maksud rasuah itu? Sogok. Betul. Memberi sesuatu untuk ataupun imbuhan. Jadi bila kita bercakap dalam konteks itu, sebab tu saya cakap rasuah itu boleh berlaku dalam keadaan seharian kita. Kan? Sebab justru maka kena ada satu tindakan yang holistik untuk memperbaiki kita punya kedudukan CPI itu sendiri. Begitu. Tapi usaha itu telah pun dilakukan sedari dulu. Kita ada Pelan Integriti Nasional sehinggalah kita ada Pelan Anti Rasuah Nasional sehingga kita target pada tahun 2025 ini. Bagaimana dari aspek pendidikan itu sendiri, juga tindakan-tindakan itu sendiri dalam mentafsirkan keputusan yang kita dapat melalui indeks persepsi rasuah dari peringkat antarabangsa. Untuk makluman semua, kita ada National Anti-Corruption Policy, NACP, dasar anti rasuah kebangsaan yang akan berakhir pada bulan 12 ni akan habis ni, 2023. Dan alhamdulillah komitmen pihak kerajaan terselah di sini. Bila Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri meminta supaya polisi ini, dasar ini disambung dan ditambah baik. Dan sekarang ni insya-Allah pelbagai pihak, termasuklah pihak kami, NGO ni, Malaysia Corruption Watch ini, kita memberi pelbagai pandangan, pelbagai idea, pelbagai pendapat bagaimana untuk memperbaiki ataupun menambah baik dasar ini. Dan insya-Allah bermula pada 2024 akan diperkenalkan NACS, National Anti-Corruption Strategy. Strategi membasmi gejala rasuah. Jadi sebenarnya saya bercakap seringkali di platform-platform yang lain, rasuah ini kita perlu meletakkannya sebagai satu perkara yang serius. Betul. Kan? Kalau sebagai contoh saya ambil, kalau contoh dah hal dadah, kita sebutnya apa? Najis dadah. Kan? Kenapa tidak dalam hal rasuah ni kita sebut jenayah rasuah?
kan? Betul. Kita hanya kadang-kadang kita sebut salah laku rasuah. Macam lembutnya, hai rasuah ni macam baiknya berlapik sangat kan? Kenapa tidak cakap jenayah rasuah? Ya. Kan? Jadi Betul. sesuatu yang orang akan, "Uish, jenayah ni." Betul. Kesalahan kan? besar. Kesalahan besar ni. Ya. Okey, yang keduanya, bagaimana jadi dalam perkara ini kita kena yang keduanya ialah dari sudut perundangan itu sendiri. Dalam konteks perundangan, yalah saya menyentuh perkara ini kerana kalau kita melihat dalam undang-undang ini orang undang-undang kena perhatikanlah. Ya. Kena diperketatkan lagi. Kena menjadikan undang-undang ini sebagai satu benda yang serius. Supaya orang akan menjadikan bila ada undang-undang yang ketat, bila ada undang-undang yang serius yang dilaksanakan sebetul-betul, maka orang ramai akan mengambil berat, mengambil serius perkara itu. Kan? Jadi dalam konteks itu saya amat yakin apabila berlakunya penguatkuasaan undang-undang ataupun memperkukuhkan lagi aspek perundangan akan membantu sedikit. Kerana kita melihat negara-negara yang lain, negara-negara kita ialah social media sekarang, ramai boleh akses social media. Bagaimana kalau China hukum tembak lah, hukum bunuh yang melibatkan rasuah, kan? Kita ialah mungkin tidak sampai ke tahap itu, kan? Tetapi bagaimana seriusnya mereka untuk mengekang jenayah rasuah ni. Cuma pokok pangkalnya bermula sekarang, pihak media pun kena gunakan bila sebut rasuah, jenayah rasuah. Jenayah rasuah. Ya. Betulkan balik statement kita. Betulkan balik. Supaya orang akan cakap, "Oi, jenayah." Ya, Kan? Bukan salah laku tu macam lembutnya, macam berlapik-lapik sangat. So, bermula sekarang, semua orang kena guna, media ke apa, kena laporkan jenayah rasuah. Ya, betul. Gitu. Ya, baik Tuan. Dan bila kita bercakap tentang jenayah rasuah ini, kan, ia bukan sekadar berlaku kepada golongan dewasa sahaja, penjawat awam. Sesiapa sahaja boleh berlakunya. Dan sebenarnya mindset kita lah, daripada kecil lagi kita dah biasa ajar pada anak-anak kita, okey, buat sesuatu kita akan hadiahkan mereka sesuatu upah. Digunakan dengan upah sebenarnya. Jadi itu antara perkara yang perlu untuk kita tukar supaya apa yang mereka lakukan tu mungkin mendapat pengiktirafan daripada kita, tapi tak semestinya dengan hadiah sebagainya. Tuan, pendapat Tuan bagaimana? Okey. Macam kita di Institut Integriti Malaysia, bila kita bercakap pasal jenayah rasuah, sebenarnya dia hanya salah satu elemen dalam satu skop yang lebih besar. Jenayah rasuah ni mungkin salah satu elemen dalam skop integriti. So konteks besarnya integriti. Sebab integriti ni dia bukan hanya bercerita tentang rasuah semata, tapi tentang pelakuan-pelakuan, tindak tanduk kita, pertuturan kita, imej baik, nilai-nilai murni kita ni. So bila nak create satu budaya, nilai murni, budaya cinta ke integriti dan sebagainya, so dia melalui proses yang sangat-sangat panjang. Macam di awal tadi saya Ridwan sebut, kita dah ada Pelan Integriti Nasional satu ketika dulu, disambung dengan Pelan Anti Rasuah Nasional. Pelbagai pelan boleh digubal, tapi sekiranya tiada satu pendekatan yang kalau kita selalu sebut, nak didik ni biar daripada kecil. Betul. Nak melentur buluh ni biar dari rebung je. Betul. So kalau dalam kita punya pendekatan, biar elemen pembudayaan ni bermula daripada keluarga, daripada rumah. Sebab itu kita di Institut Integriti Malaysia, kita untuk tahun mendatang, kita punya pendekatan lebih kepada soft approach. Kalau SPRM tu pendekatannya agak keras lah dari segi perundangannya, penguatkuasaan, pendakwaan, hukuman dan sebagainya. Tapi kita lebih kepada elemen pendidikan, latihan, advokasi. So dalam segi pendidikan dan latihan ni kita merangkumi semua sektor masyarakat. Komuniti, sektor perniagaan, sektor awamnya. Boleh kata kita kalau boleh tak nak tercicir mana-mana segmen masyarakat untuk kita beri pendedahan tentang integriti. Sebab dari segi pembudayaan inilah akan lahir nanti penolakan untuk melakukan salah laku integriti, penolakan untuk melakukan jenayah rasuah seperti yang Tuan Rosdi sebut tadi. So yang penting memudayakan itu dulu. Kemudian bila budaya ini tak berapa ni, mungkin elemen penguatkuasaan itu kena diambil penekanan jugalah. Jadi kes-kes yang berlaku tentang isu integriti di kalangan penjawat awam, orang kata datang depan mata tu semua benda akan jadi kabur. Kan? Adakah perlu untuk kita memberatkan lagi hukuman dan juga undang-undang untuk pesalah
Yang ini integriti saya kena adjust sedikit. Kena adjust sedikit. Saya tegur dia juga dalam semasa kita menilai semula NACP. Saya suarakan bahawa kalau sebut rasuah ni dia bukan sekadar penjawat awam. Betul. Sebab tu dalam bila kita nak mencadangkan NACS, kita mencadangkan supaya diperluaskan skop itu. Oh. Orang sekarang di Malaysia bila sebut rasuah aja penjawat awam. Kesian penjawat awam ni. Mindset. Kesian kakitan kerajaan ni. Asyik kami je kena. Kan? Orang lain tak berasuah ke? Kan? By right sebenarnya jenayah rasuah ni berlaku di sektor-sektor yang lain. Betul. Sektor swasta pun boleh berlaku. Betul. Kan? Jadi kena betulkan tu. Betul. Yang pertama. Jadi dan kita mengharapkan agar bila diperkenalkan NACS nanti, National Anti-Corruption Strategy nanti, akan diperluaskan skopnya supaya memasukkan sektor swasta, sektor-sektor yang lain. Dan apabila sekarang ni kesannya ialah bila pelan anti rasuah itu memfokuskan kepada sektor kerajaan, memang betul lah mungkin pihak-pihak yang terdahulu nak step by step ataupun ikut bertahap-tahapnya, bila terlalu berfokus kepada sektor swasta, sektor kerajaan awam, maka yang sektor swasta ni dia macam okey, kita tak ada kena-mengena dengan kita. Semakin berleluasa. Akhirnya apabila kita memperkenalkan, bila pihak berwajib memperkenalkan menambah Seksyen 17A, Seksyen 17A di bawah Akta SPRM yang boleh mensabitkan kepada mana-mana orang yang di bawah, saya cakap bahasa yang mudah, orang-orang yang subordinate, orang yang di bawahnya ataupun kaki tangan ke apa, yang kalau dia terlibat yang boleh melibatkan juga kepada pengarah-pengarah syarikat, owner-owner syarikat, pemilik-pemilik syarikat. Tapi pihak swasta dia ambil macam okey, rasuah, okey, kita ada kena-mengena dengan kita. Rasuah ini kerajaan. Faham. Jadi kena diperbetulkan itu. Perlu diperbetulkan. Okey, jadi antara perkara yang boleh kita lakukan adalah pertandingan seperti inilah untuk kita teguhkan integriti, untuk kita memahamkan masyarakat berkenaan dengan perkara ini. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi Tuan berkenaan dengan pertandingan yang dianjurkan ini, sehingga tadi tutupnya adalah pada 1 Januari. 31 Januari nanti. Okey. Mungkin boleh perincikan dengan lebih lanjut lagi? Macam saya sebut di awal tadi, kita Institut Integriti Malaysia ni kita menggunakan pelbagai pendekatan approach untuk memahami, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, especially dalam skop yang pertandingan yang kita laksanakan. Kita nak bagi golongan remaja kita ni, terutamanya mahasiswa, supaya mereka faham tentang elemen-elemen integriti ni, bagaimana mereka boleh menyumbang kepada usaha untuk memantapkan integriti negara. Jadi sebenarnya proses ini, program ini sebenarnya dia bukan hanya berlaku habis je program habis. Cerita tutup buku. Dia berlanjutan sehingga tahun, sebab proses pembudayaan macam saya sebut di awal tadi, dia bukan hanya one off. Dia berlanjutan. Jadi pendekatan kita dalam konteks untuk mengadvokasikan integriti ini kepada masyarakat, so kita mencari ruang dan peluang untuk melakukan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi NGO, sama ada agensi awam, kerajaan dan juga swasta, untuk melaksanakan agenda integriti. Dan untuk pertandingan video teguhkan integriti ini, kita bekerjasama dengan pihak NCW, dan alhamdulillah majlis pelancarannya telah dilaksanakan, dan sekarang saya mendapat maklumat daripada NCW, sambutan yang kita terima daripada pihak mahasiswa terutamanya sangat-sangat menggalakkan. Responnya sangat positif, dan insyaAllah mungkin akan ada agensi-agensi lain juga yang berhasrat untuk melakukan kerjasama dengan strategik dengan kami. Kita sangat-sangat mengalu-alukanlah. Okey, dan syarat permintaannya adalah daripada berusia 18 tahun sehingga 35 tahun. Okey, dan apa antara syarat-syarat lain Tuan? Okey, kita yang pertamanya kena faham, kita buka ni 18, bila sebut 18 35 tahun, kita mensasarkan kepada pelajar-pelajar di peringkat IPT, siswa pengajian tinggi.
Tak kira lah instit pengajian tinggi awam ke, swasta ke, kolej ke. Ada yang bertanya dengan saya, kami di kolej MARA boleh ke? Boleh. Ya. Selagi as long as 18 tahun hingga 35. 36 minta maaf ya. Okey. So begitu. Yang pertama. Alamak. Tak boleh lah. Tak boleh. Bila alamat tu kita faham lah. Kita faham ya. Pintu ditutup ya. Okey. Bagi peluang pada orang muda. Okey. Boleh. Maksud bila dah 36 tu bukan orang muda tau. Okey, begitu. Okey. Jadi penyertaannya, dia boleh penyertaan tu, okey, tadi 18 hingga 35. Yang kedua, penyertaan tu boleh daripada seorang individu ataupun berkumpulan. Okey. Berkumpulan tu tapi dia tak boleh lebih 5 orang. Dalam satu kumpulan. Okey, yang ketiganya, pembikinan video ni kena berlatar belakangkan kalau biasa teguhkan integriti. Okey. Institut Integriti dah ada perkenalkan lagu yang ada siapa penyanyi dia Mark Adam. Famous tu. Kan orang muda suka tu. Okay, jadi kena berteraskan lagu itu. Okey. Tetapi konten kandungan video yang dibuat itu kena yang asli. Dia tak boleh cedok sana cedok sini. Okey, yang seterusnya kita nak melihat pada sebenarnya hidden agendanya, agenda yang terselindungnya ialah kita nak melihat bagaimana orang muda menzahirkan pandangan, pendapat, idea mengenai integriti di Malaysia ini melalui video klip, melalui lagu. So buatlah macam mana pun, tapi durationnya, tempohnya ialah 2 minit 20 saat. Boleh scan dekat QR code yang ada di poster tu, e-poster yang kita buat tu, scan di situ ada syarat-syarat dan ada borang-borangnya. Kalau kita tengok poster tu kan ada QR code tu, scan je memang akan keluar semua dan boleh dihantarkan kepada email, ada dinyatakan situ Malaysia Corruption Watch. Yang dinyatakan dalam poster itulah. So begitu. Jadi kita mengharapkanlah agar orang muda ni ambil peluang. Macam cakap tadi, hadiahnya bagi saya lumayan tu. Betul. 5,000 kalau saya lah masih 35 tahun saya masuk boleh. Masih kalau masih dapat jiwa. Kalau nampak orang selfie masih boleh. Masih layak. Masih boleh lagi. tak apa, umur tu sekadar angka. Ya, betul. Jiwa tetap muda. Itu yang penting. Terima kasih banyak-banyak. Kedua tetamu berkongsi kepada kita bagaimanakah untuk kita meneguhkan integriti di samping dengan usaha yang dilakukan oleh Institut Integriti Malaysia dalam pertandingan lagu dan juga video. Terima kasih kepada Encik Rosli Amir, Setiausaha Agong Pemerhati Rasuah Malaysia, dan juga terima kasih kepada Encik Zubairi Abadi Sofyan, iaitu Ketua Seksyen Perancangan dan Strategi Corporate Institut Integriti Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih. Saya pun mengucapkan terima kasihlah pada pihak RTM yang membantu menyebarluaskan perkara ini. InsyaAllah. Okey. Dan seterusnya kita nak beralih ke cerita pagi Sarawak berkenaan dengan Joh Berambeh Seni Awam, Kelab Guru Seni Bintulu, bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia, Nasaruddin Astindi Kujat. Silakan. Baik saudara, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri Kota Media.